Baiklah, persoalan yang pertama Ustazah nak mulakan dengan who am I? Who am I? Siapakah kita? Siapakah kita? Hamba Allah. Lagi? Ada satu filem Ustazah sangat suka, sampai tengok 2-3 kali. Tajuk dia Who Am I? Siapa pernah tengok filem ni? Ya, Jackie Chan. Orang Ganu je tengok. Ni Puan Mawar ni orang Ganu, saya orang Ganu. Tahu Terengganu? Tahu? Sebab Terengganu juga. Tengok tak Who Am I? Tengok juga, tengok. Orang Terengganu memang advance. Kalau kami cakap bahasa Terengganu, anda tak faham sebab laras bahasa dia sangat tinggi. Kalau kita faham tak sekarang, pokok ya siang. Dah faham, dah boleh nakak. Ada nampak. Terlalu advance sebab itulah. Jadi saya translate kepada bahasa yang lebih mudah. Seperti mana yang saya cakap sekarang. Okey, who am I? Siapa tengok cerita Jackie Chan tu, kan dia lupa ingatan. Dia tak ingat siapa dia. Dalam proses dia nak tahu siapa dia, dia jumpa banyak yang silap dulu. Dia langgar dinding, dia jatuh situ, dia kena tipu, dia hilang ingatan terus. Nama dia siapa, tapi yang dia ada masa tu adalah teknik untuk berlawan. Tapi bila Ustazah tengok, kita ni nak kenal diri kita dan nak kenal Allah, memang kita akan banyak buat salah. Daripada kecil sampai kita semakin besar, lepas kita buat maksiat, lepas kita jatuh, lepas kita menangis, kita meraung, tak ada orang nak tolong, kita fall in love, lepas tu kita break, lepas tu kita putus cinta, lepas tu tukar-tukar gini-gini cerita kita. Lepas tu kita faham cinta yang sebenar apa. Bila kita terhina, kita buat perkara yang hina, lepas tu baru kita kenal bagaimana nak jadi mulia. Kita simpan dendam, kita nak marah, Allah jumpakan kita dengan orang yang menyakiti hati kita. Akhirnya kita belajar jadi pemaaf. Subhanallah. Dalam proses kita nak kenal diri kita, nak kenal Allah, kita perlu menempuh jalan-jalan ini. Ustazah tengok cerita Jackie Chan tu, dia lupa macam-macam. Dia kena tipu sekian-sekian cara dalam internet filem tu. Sampailah dia kenal dia, barulah dia tahu sebenarnya dia siapa, kemudian apa tugas dia dan apa matlamat dia. Barulah dia tenang. Selagi mana dia tak jumpa, dia tanya orang tu ada signal, ada je tanda, dia pergi cari. Nak kenal siapa dia. Subhanallah. Ya, tadi kita sebut siapakah kita? Kita adalah manusia. Kita insan. Bahasa Arabnya al-insan. Bahasa Melayunya manusia. Dan dalam Al-Quran ada surah Al-Insan. Dalam Al-Quran ada surah Al-Insan. Jadi homeworknya balik ni, tolong cari surah Al-Insan dan cuba baca. Kalau kita cuba tadabbur, fahami surah Al-Insan, kita akan kenal siapa kita. Kita akan tahu. Subhanallah. Baiklah, Allah ya Khaliq. Apa maksud Allah ya Khaliq? Allah yang maha menciptakan. Kita adalah ciptaan Allah. Salah satu daripada ciptaan Allah. Allah ciptakan alam, Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, semuanya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bila disebutkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, disebutkan Allah memiliki melebihi 70,000 alam. Alam yang kita tahu sangat sikit. Masya Allah. Dan dalam ciptaan Allah ya Khaliq ini, manusia adalah the best ciptaan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik. Sehingga seluruh makhluk yang kita sebut tadi ditundukkan untuk manusia. Hebatnya kita. Ini disebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya aku menciptakan insan, manusia, dengan sebaik-baik bentuk kejadian. Laut untuk diteroka oleh manusia. Kehidupan di laut untuk jadi makanan manusia. Laut untuk dilayari oleh manusia. Cuba tengok pula udara. Binatang yang terbang jadi makanan manusia. Udara untuk ditempuh oleh manusia melalui kapal terbang dan sebagainya. Tengok pula tanah untuk dikuasai oleh manusia juga. Bercucuk tanam, bawah tanah pun sama. Di mana-mana makhluk yang Allah ciptakan, alam yang sangat indah ini adalah untuk makhluknya yang terbaik, iaitu manusia. Allahu Akbar. Boleh saja Allah ciptakan kita jadi bunga. Betul kan? Boleh saja Allah ciptakan kita sebagai kambing, sebagai lembu, sebagai nyamuk. Tetapi roh kita, mereka semua ada roh. Betul tidak? Tapi roh kita Allah letakkan sebagai manusia. Subhanallah.
Allah yang Khalik, yang maha menciptakan. Sebab itu bila kita nak tahu tujuan apa kita diciptakan, kita mesti kena merujuk kepada pencipta. Subhanallah. Kamu belajar engineering ya? Ustaz belajar apa? Kau siapa? Mechanical engineering. Mechanical kamu belajar buat apa? Buat mesin. Kamu ada terfikir nak buat mesin sendiri tak? InsyaAllah. Kamu dah buat mesin apa? Tak fikir lagi? Okey, agak-agak lah buat fikir. Kamu buat mesin apa? Mesin lipat baju. Oh, perempuan nak mesin lipat baju. Senang sikit kan? Menambahkan lagi pemalasan kaum wanita. Kan? Okey. Amboi, sedap dia. Orang lelaki pun kena lipat baju ya. Okey, nak buat mesin lipat baju. Sekarang memang ada kita tengok orang buat mesin lipat baju tu kan. Tapi mahal sangat. Kamu buat mesin lipat baju yang murah. Lepas tu ni portable, boleh buat ke mana-mana. Lepas tu yang ketiga Islami. Sambil lipat baju dia zikir. Boleh tak? Lepas tu dia boleh detect kalau baju tu tak suci untuk dibawa salat. Wow. Dahsyat tu kan? Masya Allah. Okey. Inovasi. Baiklah. Memang laku. Ustazah akan promote. Okey. Kamu nak buat mesin tu, tujuan apa? Untuk promote. Ya lagi? Untuk memudahkan kerja harian. Bila kerja harian mudah, insya-Allah kau wanita banyakkan waktu untuk zikir. Solatnya bertambah. Sebab banyak sangat masa untuk untuk lipat baju. Lepas tu kalau dapat suami pula pemalas, lagi banyak. Okey, baiklah. Bila awak buat mesin, mesti ada manual, betul tak? Sebab bila orang beli, manual sangat penting. Kalau awak buat cantik macam mana tapi tak tahu cara, memang awak tak boleh guna juga. Betul kan? Dan matlamat awak buat mesin tu mesti untuk yang baik-baik. Mesti ada objektif awak buat mesin tu. Betul kan? Allahu Akbar. Kita diciptakan Allah yang Khalik. Sebagai manusia, kita tahu tadi kita ciptaan yang terindah, yang terbaik, yang sempurna. Kemudian manual kita apa? Untuk kita jadi kekal baik. Ya, dua. Al-Quran dengan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nabi sebut, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selagi mana kamu pegang kepada dua perkara ini, kamu takkan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku, Nabi kata. Kita hidup daripada awal sampai kita mati, dua manual ni, dan kita dah tahu tujuan apa. Nak tahu tujuan apa Allah ciptakan, Allah dah sebut dalam Al-Quran. Dah jelas. Sebab itu bila tajuk hari ni identiti Muslim. Yang pertama, Allah sebut apa dalam Al-Quran? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab dewan ni kan macam ni, kejap gini. Tengok depan lah. Tengok depan dia. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Perhatikan ayat ini, kenapa sebut perkataan jin dan manusia? Muka bumi ni sebelum manusia tinggal, jin dulu. Cuba baca surah Al-Jin. Baca surah Al-Jin. Sebelum Nabi Adam diciptakan, dalam syurga tu dah ada malaikat, dah ada jin. Syaitan daripada kelompok jin. Betul kan? Sebab itu bila Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Sebab itu di kalangan jin juga ada muslim, ada kafir, ada munafik. Jin ada jin yang soleh, ada jin yang toleh. Yang sebaliknya yang melakukan maksiat, alam jin. Seumpama kita, bezanya dia nampak kita, kita tak nampak dia. Banyak lagi perbezaan lain. Dia diciptakan daripada apa jin? Unsur apa? Api. Kita unsur tanah. Dan malaikat unsurnya adalah cahaya. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah, Ustazah teringat satu konsep. Peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah SAW. Dalam perjalanan Rasulullah SAW, Rasul nak pergi mana masa tu? Isra' Mi'raj, Rasul nak pergi jumpa siapa? Rasul nak jumpa Allah. Siapa yang jemput perjalanan tu? Allah yang jemput. Rasul naik apa? Naik burak. Burak ni kita faham sebagai apa? Binatang, betul tak? Siapa yang jadi teman Rasulullah?
Malaikat Jibril, betul kan? Malaikat Jibril yang teman Rasulullah jadi co-pilot, jadi penunjuk arah. Kemudian sebelum Rasul Isra Mi'raj, apa yang berlaku? Rasul dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, betul kan? Dimasukkan hikmah, Masya Allah. Apa yang perlu kita fahami, dalam perjalanan kita menuju Allah, kita perlu menunggang nafsu kita dan kita dipandu dengan iman kita. Subhanallah. Dan hati itu dibersihkan, itu adalah ilmu. Hikmah itu ilmu, kebijaksanaan.